Kemudian membaca Fatihah dan surah. Okey, baca Fatihah ni rukun. Baca Fatihah adalah rukun. Okey? Maka membaca Fatihah adalah sunnah bagi imam dan orang yang salat sendiri. So bukan sunnah tu bukan sunnah anti sunat. Tak, rukun, ada sunnah lah dalam masalah tu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya nak jadikan salat sah kena baca Fatihah. Wajib setiap orang Islam untuk tahu Fatihah supaya solat jadi sah. Tapi itu bagi imam dengan makmum. Bagi imam dengan orang yang solat sendiri. Bagi makmum macam mana? Makmum ada khilaf. Makmum nak kena baca ke tak Fatihah ni? Ada dua pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan makmum juga wajib membaca Fatihah. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Dia kata tak kira. Yang penting orang solat. Solat aja wajib baca Fatihah. Imam ke, solat seorang-seorang ke, jadi makmum ke, semua kena baca Fatihah. Kerana hadis Nabi tadi umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat melainkan kena baca Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tak baca Fatihah. Okey. Manakala mazhab Hanafi, dia kata makmum tak perlu baca Fatihah. Solat belakang imam tak perlu baca Fatihah. Sebab apa? Sebab dalilnya adalah riwayat hadis, man salla khalfal imam fa qira'atul imam qira'atul lah. Sesiapa yang salat di belakang imam, bacaan imam adalah bacaan dia. Maksud tak payah baca. Hanafi. So dia solat apa pun belakang imam, dia tak perlu baca Fatihah. Tapi hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Manakala Maliki dan juga Hambali, mereka kata dia ambil jalan tengah. Kalau solat belakang imam, imam baca slow, masa tu baca makmum. Tapi kalau imam baca kuat, tak payah baca, dengar. Kerana Nabi SAW kata, idza kabbara al-imam fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Nabi kata, apabila imam bertakbir, maka takbirlah kamu. Dan apabila imam mula membaca Fatihah, diam. Jangan baca. Isu ni khilaf. Penulis kitab ni, sifat solat Nabi ni, dia kata tak perlu baca. Kalau imam baca kuat, tak perlu baca. Sebab apa baca, dia kata? Imam baca surah, kita duduk sibuk baca Fatihah. Imam baca surah untuk siapa? Kita kena dengar lah. Kan? Sebahagian kata tak, kena baca lah. Sebab ada hadis Nabi kata, jangan baca di belakang imam illa al-Fatihah, kecuali Fatihah. Maka isu ni memang tak ada satu jawapan yang konkret. Ada yang kata baca, ada. Antara Hambali dengan Syafi'i dalam masalah ni memang kuatlah khilaf. Dia memang khilaf yang muktabar. Sehingga kan Ibn Bas, mufti Saudi pun, dia kata elok baca lah. Maka dalam isu ni saya pilih untuk kata baca lah. Tapi ada ustaz-ustaz kita yang kata tak perlu baca, dia ambil Hambali. Maka dalam isu ni lapang dada lah. Bila imam baca kuat, maka kita boleh pilih yang mana satu yang kita rasa selamat untuk agama kita, hujah dia lebih meyakinkan kita. Saya baca lah. Saya pilih yang baca. Wallahu a'lam. Tapi jangan baca surah lah. Makmum tak boleh baca surah. Makmum dengar imam baca surah. Membaca surah juga sunnah, tetapi tidak sunnah mengulang surah yang sama dalam 2 rakaat yang berbeza. Tapi kalau diulang boleh tak? Ada hadis Nasa'i, Nabi mengulang surah Zalzalah dalam solat subuh. Rakaat pertama Zalzalah, rakaat kedua pun Zalzalah. Tapi riwayat ni diperselisihkan oleh ulama. Sebahagian kata hasan, sebahagian kata dhaif. Tapi yang pastinya Nabi jarang buat. Kalau hadis tadi sahih pun Nabi nak tunjuk boleh. Tapi bukan afdal. Tidak ada surah khusus untuk salat khusus.
kecuali surah Sajadah dan surah Insan untuk solat subuh pagi Jumaat. Yang lain tak ada surah khusus. Okey? Kecuali inilah solat raya. Surah A'la dengan surah Ghashiyah. Itu memang ada hadis. Dan juga solat witir. Solat witir rakaat pertama. Tak ingatlah solat witir. Al-A'la. Kita kata sabihis. Surah A'la. Sabihis itu surah A'la. Rakaat kedua surah Kafirun. Quliyah. Rakaat ketiga suratul Ikhlas. Adapun sebahagian imam kita bila rakaat ketiga daripada solat witir dia baca surah Ikhlas, surah Falaq dan surah An-Nas kan dia selalu baca sekali. Ada hadis tetapi hadisnya tidak sahih. Yang sabit, yang sahih hanya membaca surah Ikhlas. So itu di antara salat yang ada bacaan khusus, surah yang ada yang dikhususkan dalam salat. Begitu juga salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Bila kita salat qabliyah subuh kita baca apa? Rakaat pertama Al-Kafirun dan surah Ikhlas. Begitu juga ba'diyah maghrib. Nah, baik. Makruh dipanjangkan salat Isyak kerana Nabi SAW melarang Muaz memanjangkan salat Isyak. Sebab solat Isyak ni solat yang last. Orang nak balik dah lepas tu. Jadi jangan panjangkan sangat. Muaz solat panjang sampai ada makmum mufaraqah. Tak larat, panjang. Maka Nabi kata, "Affattanun anta ya Muaz? Adakah kamu nak menjadi bala bagi agama ini wahai Muaz? Salatlah bagi mereka salat yang meringankan mereka." Boleh? Boleh. Itu yang saya sebut tadi, Nabi dalam riwayat Nasa'i membaca surah Zalzalah dalam solat subuh, dua-dua rakaat. Ia khilaful aula, menyalahi yang lebih utama, tapi dibenarkan. Afdalnya baca surah yang berbeza untuk dua rakaat. Tapi ustaz, macam mana saya tak baca yang sama? Macam mana saya nak baca yang macam mana saya tak baca yang sama untuk dua rakaat? Rakaat pertama pun saya dah baca surah An-Nas dah. Saya tersilap baca. Ya, kena turutan lah. Ya, ada hierarki ikut susunan mushaf. An-Nas. Dia nervous kan, dia tak pernah jadi imam. Okey. Macam mana nak buat? Orang dah baca surah An-Nas, surah rakaat pertama surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu bila naik rakaat kedua, Allah, aku baca surah An-Nas. Maka dalam keadaan tu pusing balik baca surah Baqarah. Cukuplah. Baik 5 ayat takkan tak hafal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Cukup ah. Cukup. Dapatlah pahala sunnah tu. Maksudnya kita kena pusing balik lah. Tapi dia kata, Ustaz, surah Baqarah Ustaz, surah An-Nas ni pun nasib baik saya hafal. Rakaat kedua boleh ulang An-Nas. Okey, pertama sekali, yang afdalnya bila dah baca surah An-Nas, rakaat pertama, rakaat kedua pun baca An-Nas lah. Tapi dia kata saya baca Ikhlas pula. Saya dah tak tahu ni, confused. Tak terfikir pula rupanya Quran ni boleh rotate balik. Kan? Boleh baca Al-Baqarah. Maka saya baca Al-Ikhlas. Dia menyalahi yang utama. Kerana Quran ni susunan dia ada khilaf. Susunan surah dalam Quran ni ada khilaf. Dia susunan Nabi ke, susunan sahabat ke, ataupun susunan Nabi? Susunan surah ni. Sebahagian ulama' kata dia susunan sahabat bukan susunan Nabi.
Bila orang yang berpendirian, susunan surah ni susunan sahabat, maka dia tak ada masalah lah baca mana-mana pun. Rakaat pertama baca belakang, rakaat kedua baca depan. Syekh Ibn Uthaymin cenderung kepada pendapat ni. Tapi pendapat majoriti ulama, susunan surah tu daripada Nabi. Maka kalau itu, makruh lah dia baca surah Ikhlas lepas surah An-Nas. Daripada rakaat kedua. Tak batal solat. Okey? Baik. So jangan panjangkan solat lah. Kadang-kadang kita ni belajar, bila belajar ni kita tahulah tempat-tempat yang mustajab doa dalam solat kan. Jadi kita nak doa. Kita kalau nak doa dalam solat yang panjang-panjang ni, kita solat sendirilah. Maksudnya lepas kita solat berjemaah jadi imam tu, kita tu imam. Lepas tu kita solat qabliyah, kita solat sunat, kita solat witir. Dalam tu panjang bila kita solat sendirian. Tapi bila kita menjadi imam, kita jangan solat panjang-panjang. Kerana orang lain ada urusan. Di belakang kita ni ada urusan. Satu benda saya nak tegur pada orang Melayu ni, kadang-kadang bila dia tengok orang lepas solat, orang terus bangun, dia duk pandang orang tu macam slack. Dia duk pandang macam, sombong tak doa. Kita mana tahu dia doa tak doa? Dia doa dalam solat mana kita nak tahu? Saya pergi satu masjid, nak pergi ceramah ni, bawa kitab, letak kitab ke depan. Saya masbuk. Orang sebelah saya masbuk. Lepas solat, masjid ni tepi jalan. Saya nak pergi kuliah kat situ. Lepas tu saya datang lambat sikit. Dia pun datang lambat sama dengan saya, masbuk sama-sama. Lepas tu bila kami bangun, bila imam bagi salam kami bangun, nak selesaikan solat. Orang yang depan ni adalah 2-3 orang nak lalu, tengok laluan mana, nak cepat nak keluar. Punya tengok macam gelang gabut sikit kan. Lepas kami bagi salam, orang sebelah saya kata, Ustaz kan? Saya kata, macam mana nak jawab ni kan? Lagi kalau kata Ustaz nampak perasaan sangat pula. Saya kata, saya nak mengajar lepas ni, saya nak ada kuliah sini. Okay, Ustaz lah tu. Nampak kitab Arab ni kan? Orang Melayu kira boleh baca kitab Arab, kira Ustaz lah kan? Walaupun baca kitab pun kadang baca paper je kan, paper Arab. Baik. Maka dia kata, Ustaz, lepas ni tolong bagi sikit kat mereka ni. Jenis tak reti nak doa. Ustaz balun sikit. Adakah orang jenis ni? Di sembang belakang, dia suruh Ustaz hentam. Yang dia tak puas hati, dia mari jumpa Ustaz. Balun sikit Ustaz. Yang risau Ustaz, saya bersama Ustaz. Tapi dia tak balun, dia belakang kan. Ada kan? Pasal apa saya kata? Mereka ni tak sabar. Lepas solat ni zikirlah dulu. Doa dulu. Ni sombong dengan Tuhan, tak sabar-sabar nak keluar. Saya pun tak tahu lah betul ke tak saya punya bahasa tu. Kan? Saya orang Perak, tapi dia orang utara lah nampaknya. Jadi saya pun bangun, bagi kuliah, saya balon dia. Yang dia nak pergi balon orang tu pasal apa? Bukan semua orang macam dia lepas kuliah nak lepak dalam masjid. Ada orang lepas tu nak pergi ambil anak tuition, nak pergi ambil isteri balik kerja. Bukan semua orang macam kita pencen belaka. Dia datang solat tu pun 1000 rahmat dah. Ada dalam hadis Nabi SAW, lepas solat Nabi hanya zikir ringkas. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia bangun. Nak tunjuk ada keluasan. Ada orang tak sempat nak wirid. Tak apa, wirid ni sunnah saja. Wirid ni hanya sunat, bukan wajib. Dia datang masjid tu pun 1000 rahmat dah. Kita nak pergi bising. Macam dia sombong dengan Tuhan. Tak doa, sombong. Dia doa dalam sujud. Dia doa sebelum bagi salam. Hang dengar macam mana? Hang tak dengar. Hang jangan sangka buruk ke orang. Hang jangan cakap banyak. Hang pun bukan doa sangat. Imam yang doa, hang amin dia. Boleh? Boleh. Likulli suratin hadduha minas salah. Dalam riwayat menyebut, bagi setiap surah itu ada bahagiannya dalam solat. Sebab tu imam ni dia kena seimbangkan, baca surah ni supaya setiap surah itu ada bahagiannya dalam solat.
Tak apa, tak apa. Tidak ada riwayat yang mengkhususkan bacaan apa ni dalam solat duha. Tak ada. Bagaimana dalam apa ni doa yang dalam sujud yang 40 kali baca wahabi wahab mati mata tu. Saya tak tahu. Saya tak tahu yang tu. Tapi Nabi kata dalam hadis, Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a, hadis riwayat Muslim. Manusia ni paling dekat dengan Tuhan waktu dia sujud, baca doa banyak. Tapi baca doa banyak ni nak panjang sampai 40 kali baca doa ni tak salah dalam sujud, tapi masa kita solat seorang-seorang lah, jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Waktu jadi imam kita jangan panjang. Doa sikit-sikit okey, tapi jangan terlalu membebankan makmum. Kita baca doa 40 kali, orang sebelah dah pening. Dia ubat darah tinggi tak makan lagi. Orang belakang kita bukan tahu, masing-masing ada masalah masing-masing. Maka sebab tu Nabi tak bagi kita membebankan orang. Ni kadang-kadang kita jadi imam dekat airport, jadi imam dekat apa ni stesen bas, jadi imam kat RNR. Orang tolak kita jadi imam, kita pun nak tunjuk terror, baca Yasin. Satu surah habis 83 ayat. Sedangkan orang nak kejar flight. So kita dah membebankan orang. Satu benda lagi. Kalau dah surau tu kecil, kita tengok belakang kita ramai orang nak salat. So kita zikir ringkas sudahlah. Ini dia punya doa tahlil. Zikir panjang. Al-Fatihah. Abi walhamdulillah alamin. Al-Fatihah, Fatihah saja. Lepas tu doa lagi. Ada pula doa part A dan part B. Jadi janganlah. Maksudnya kita doa, kita zikir ringkas sajalah. Kerana orang nak solat lagi. Surau tu bukan kita punya seorang. Kan? Kita kena ingat yang tu. Okey?